Okey, salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam kelas fizik tingkatan 5. So, hari ini kita akan sambung kepada tajuk 1.1 daya paduan. Okey, dalam tajuk ini kita akan mempelajari tentang gambar rajah jasad bebas, dan yang kedua ialah keadaan gerakan bagi suatu objek. Gambar rajah jasad bebas adalah gambar rajah jasad bebas suatu objek ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Okay. So, sekarang kita lihat kepada beberapa situasi bagi keadaan gerakan bagi suatu objek, dan kita akan lihat pula gambar rajah jasad bebas. Okey, pertama kita lihat kepada objek dalam keadaan pegun. Okey, katakan cikgu letak sebuah kotak di atas meja. So, kita kena pasti dahulu daya bertindak ke atas kotak. So, objek kita ialah kotak. Okay. Jadi, daya yang bertindak ke atas kotak, pertama ialah tindak balas normal. Okay. Yang kita gunakan simbol R. Okay. Dan yang kedua ialah berat kotak, iaitu dengan simbol W. Okay. Jadi, pada gambar rajah untuk jasad bebas, okey, pertama daya R bertindak arah ke atas. Okey. So, tindak balas normal ini mestilah dia bersenjang dengan permukaan. Okey. Dan yang kedua daya yang bertindak ialah berat kotak, iaitu W. Okey. So, ini yang kita panggilkan sebagai gambar rajah jasad bebas. Okey. R bertindak ke atas, dan W. Okey. So, daripada hubungan daya ini, maka untuk objek dalam keadaan pegun, objek dalam keadaan pegun bermakna halaju objek adalah sifar. Okey. Pecutan objek adalah sifar, maka daya paduan F sama dengan sifar. Okey. So, daya paduan ni kita telah pelajari semasa tingkatan 4, iaitu daripada hukum gerakan Newton yang kedua, iaitu F sama dengan ma. Okey. Jadi, apabila pecutan adalah sifar, maka daya paduan adalah sifar. Okey. Itu rajah yang pertama. Okey, sekarang kita lihat pula kepada rajah yang kedua, okey, iaitu sebuah lampu yang kita gantung pada shieling dengan menggunakan kabel. Okey. Maka daya yang bertindak ke atas lampu pertama ialah tegangan kabel. Okey. Tegangan kabel kita simbolkan dengan huruf T. Dan yang kedua berat lampu, iaitu W. Okey. So, kalau bagaimana kita nak lukis gambar rajah jasad bebas? Okey, pertama berat lampu W. Okey. Then tegangan kabel yang diikat pada lampu, so arah ke atas, iaitu T. Okey. Jadi ini adalah dua daya yang bertindak ke atas lampu. Jadi kalau kita buat hubungan tadi, kalau kita kata daya paduan itu adalah sama dengan kosong, okey, F sama dengan kosong, maka untuk kes lampu ini T tolak W sama dengan kosong, maka kita akan dapati tegangan lampu adalah sama dengan W, iaitu sama dengan berat lampu. Okey. Sekarang kita lihat pula rajah yang ketiga. Okey. Iaitu seketul batu berada pada satah condong. Okey, so ini kita punya satah condong. Okey. Jadi apakah daya yang bertindak ke atas batu? Okey, pertama tadi cikgu katakan bila satu objek berada atas permukaan, maka akan ada tindak balas normal. Dan tindak balas normal itu mestilah bersenjang dengan permukaan satah condong. Okey, so tindak balas normal yang bertindak ke atas batu pertama R. Okey, tindak balas normal kita simbolkan sebagai R. Okey.
Yang kedua ialah berat batu. Okey, so ini ialah berat batu. W. Okey. Jadi kita mesti tahu ya, berat ini arahnya mesti sentiasa mengarah ke bawah. Okey. Objek itu condong macam mana pun, berat batu mesti arah ke bawah. Jadi kalau kamu lukis sengit macam ni, dia tak betul. Okey, contoh. Okey, kamu nak lukis dia sengit macam mana? Okey, segini. Okey, ni W. So, ni adalah salah. Okey, dia mesti arah tegak ke bawah. Okey, ini yang kita namakan sebagai gambar rajah jasad bebas. Okey, sekarang kita lihat pula kepada situasi yang kedua. Iaitu satu objek bergerak dengan halaju seragam. Okey. Bila satu objek bergerak dengan halaju seragam, okey, pertama kita lihat pula pada sebuah kereta. Contoh, sebuah kereta bergerak di atas jalan raya. Okey, so daya-daya yang bertindak ke atas kereta, yang pertama ialah kita namakan sebagai tujah enjin. Okey, tujah enjin kita simbolkan sebagai huruf T. Okey, tujah enjin T. Kemudian oleh kerana kereta bergerak di atas jalan raya, sudah tentulah mesti ada daya geseran. So kita guna simbol F. Okey. Ketiga, tindak balas normal. Okey, sebab kereta ni berada di atas permukaan jalan, so simbolnya ialah R. Dan akhir sekali, daya bertindak ke atas kereta ialah berat kereta, iaitu W. Okey, so sekarang kita nak lukis gambar rajah jasad bebas. So tujah enjin. Okay. Ini adalah ke kanan arah daya untuk tujah enjin. Okay. Kemudian daya geseran. Daya geseran mestilah menentang gerakan. So kita kena tanda di bahagian arah yang cikgu tunjukkan ini, iaitu antara tayar kereta dengan jalan. Okey, tayar kereta dengan jalan barulah wujud daya geseran. Okey. So jangan awak tanda dekat sini pula, ni salah. Okey, daya geseran di sini. Okey, salah. Kalau ini kita panggil geseran udara. Okey. Tapi kalau antara tayar dengan permukaan jalan, okey, ini daya geseran lah. Okey, kalau udara dengan kereta kita panggil seretan. Okey. So sini padam. Kemudian daya yang berikutnya ialah tindak balas normal, iaitu arah ke atas daripada permukaan jalan. R. Okay. Dan yang akhir sekali ialah berat kereta, iaitu W. Okey. So itu gambar rajah jasad bebas. Jadi daripada untuk melihat pada keadaan gerakan objek, so bila suatu objek bergerak dengan halaju seragam, maka kita akan dapati, kalau halaju seragam bermaksud pecutannya sama dengan kosong. Okey, sebab kita dah tahu pecutan ialah kadar perubahan halaju. Jadi jika halaju seragam A adalah kosong, maka daripada persamaan ataupun hukum gerakan Newton kedua F equal MA, maka kita akan dapati daya paduan F sama dengan kosong. Okey. Jadi kita dapati daripada hubungan tersebut, maka kita akan dapati R tolak W sama dengan kosong. Okey. Sebab R ini komponen, R ini adalah menegak. So R tolak W sama dengan kosong. Manakala T tolak daya geseran sama dengan kosong. Okey. So ini kita akan dapat hubungan R sama dengan W, dan manakala tujah enjin T sama dengan daya geseran. Okey. Daripada hubungan daya paduan sama dengan kosong. Okey, sekarang kita lihat pula kepada situasi yang ketiga, iaitu objek bergerak dengan pecutan seragam. So bila objek bergerak dengan pecutan seragam, okey. So yang ini kita labelkan dulu daya. So ini tujah enjin tadi. Ini ialah katakan daya geseran. Okey. Dan ni W, berat kereta. Dan satu lagi tindak balas normal, iaitu R. Okey. Jadi kalau bergerak dengan pecutan seragam, maka halajunya adalah bertambah.
Okey, laju bertambah. So kita akan dapati pecutan tidak lagi sama dengan sifar. Okey, maka daya paduan F juga tidak sama dengan sifar. Okey. So daripada hubungan tersebut kita akan dapati tujah enjin, okey, tujah enjin akan jadi lebih besar daripada daya geseran. Okey. Tetapi okey, R masih lagi sama dengan W. Okey. Sebab kenapa R ni sama dengan W? Sebab kereta ni dia bergerak ke arah ke kanan. Okey, dia tidak ada kaitan pun dengan pergerakan secara menegak. Jadi perubahan adalah dari segi tujah enjin. Okey, iaitu T lebih besar ataupun tujah enjin lebih besar daripada daya geseran apabila objek itu bergerak dengan pecutan seragam. Okey, pelajar boleh faham ke? Okey, so sekarang kita berhenti dulu. Kita cuba untuk melukis gambar rajah jasad bebas. Okey, kemudian kita akan sambung kepada penyelesaian masalah.